Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak pelajar. Okey, pertama sekali cikgu nak ucapkan selamat kembali ke sekolah untuk sesi 2021. Okey, untuk permulaan sesi PC kita, memandangkan kes COVID pun semakin meningkat. So, kita perlu menjalani PDPR secara online. So, saya harap semua anak-anak bersedialah untuk memberi kerjasama dan bersedia untuk memulakan pembelajaran kita. Okey, kita tak nak lengahkan masa. Kita terus kepada slide seterusnya ya. Okey, untuk permulaan ni, cikgu hanya nak review tajuk-tajuk yang awak akan pelajari untuk geografi tingkatan 3 ya. Okey, untuk geografi tingkatan 3, dia sama dengan tingkatan 1 dan 2. Dah ada KSSM. So, kita pergi kepada tajuk keseluruhan ya. Okey, untuk tahun ni, awak akan berjumpa, macam biasalah untuk geografi, kita ada 4 bahagian. Iaitu yang pertama, berkaitan kemahiran geografi. Okey, di bawah kemahiran geografi, kamu akan belajar tentang jadual dan graf serta carta pie. Okey, seterusnya untuk bahagian kedua, kita akan belajar berkaitan geografi fizikal, iaitu berkaitan tumbuhan semula jadi, hidupan liar di Malaysia. Okey, seterusnya untuk bahagian ketiga, iaitu geografi manusia, kamu akan belajar berkaitan sumber semula jadi dan kegiatan ekonomi Malaysia. Okey, seterusnya kita akan berbincang berkaitan geografi kawasan, iaitu tumbuhan dan hidupan di dunia. Dan last sekali, perbincangan berkaitan isu dan pengurusan alam sekitar, iaitu berkaitan sumber hutan dan kita semula. Okey, untuk akhir tahun insya-Allah kita ada kerja lapangan. Nanti kita akan tentukanlah beberapa tajuk untuk dipilih ya. Okey. So, untuk di bahagian kemahiran geografi, kita akan berjumpa untuk hari ini, PDPC hari ini kita akan pergi secara umum saja, iaitu pembinaan jadual dan graf serta jadual ya. Okey. Kita pergi dulu tentang jadual dan graf. Okey, untuk bab ini kamu akan mempelajari yang pertama, menerangkan ciri-ciri dan kegunaan jadual serta graf. Okey, yang ini kita akan tengok graf bar sahaja dulu ya untuk PDPC kali ini. Okey, yang kedua menjelaskan dengan contoh graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Yang ini kita hanya tunjuk saja. Okey, kita akan cuba capai dua objektif ini ya. Okey, seterusnya. Okey, sepintas lalu ya, jadual dan graf. Apa yang dimaksudkan dengan jadual? Okey, jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data atau maklumat secara lebih tersusun. Okey, yang paling senang sekali cuba awak tengok dekat dalam bilik darjah. Okey, kalau dekat dalam bilik darjah awak ada jadual kelas kan? Okey, itu adalah salah satu jadual yang mudah lah. Okey, melalui jadual kelas ni kita dapat tengok maklumat berkaitan subjek, masa dan guru mengajar. So, maklumat itu dipersembahkan dalam bentuk yang lebih mudah. Tak adalah buat karangan kan? Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri jadual. Okey, yang pertama, jadual mesti mempunyai tajuk. Okey, saya rasa awak dah jumpa maklumat berkaitan jadual ni di tingkatan 1. Tak silap saya lah. Okey, cubalah awak recall balik Okey, yang pertama jadual ciri-cirinya mempunyai tajuk, kemudian ada data dan maklumat serta sumber yang bersesuaian. Okey, yang kedua kita tengok kegunaan jadual. Apa kegunaan jadual? Okey, yang pertama data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Kita tengok data tu, kita tengoklah graf apa yang sesuai, graf bar ataupun garisan ataupun graf gabungan. Okey. Okey, yang kedua. Tengok kat bawah ni. Okey, digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Okey, seterusnya, pengkelasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat. Okey, cikgu dah kepilkan kat sini, cikgu dah paste kan contoh jadual. Okey, kat sini dia tulis jadual 1.2.
Sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 alfa pada tahun 2016. Okey, kat sini ada data berkaitan sukan kegemaran, kemudian ada bilangan murid. Okey. So, kalau kita tengok secara rough jadual ni kalau kita nak tukarkan, ia lebih mudah ditukarkan kepada graf bar. Okey, seterusnya. Okey. Untuk membina jadual, kita perlu mengumpul maklumat dan data. Okey. Okey, kat mana kita jumpa maklumat dan data tu? Kat mana kita nak cari? Okey, kita kena buat kajian. Okey, so bila dah buat kajian, kita akan kumpulkan maklumat. Okey, maklumat tu boleh dikumpul dalam pelbagai kaedah. Okey, untuk pengumpulan maklumat, kita akan pelajari kaedah pertama, iaitu kaedah pemerhatian. Okey, bila kita sebut tentang pemerhatian, ia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan pemerhatian lah, mata lah kan, kita perhatikan. Okey, yang kedua adalah kaedah temu bual, iaitu bertemu dan membuat temu bual. Menanya soalan lah secara lisan kepada seseorang. Okey, yang ketiga kita buat banci. Contohnya awak pernah kan dekat rumah ada banci penduduk kan? Itu banci. Okey, kemudian seterusnya soal selidik. Kita bagi soalan-soalan untuk dia jawab, mengedar borang soalan selidik lah. Kemudian last sekali adalah rujukan ke perpustakaan. So, ada berapa tu? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaedah pengumpulan maklumat. So, maklumat tu bila kita dah dapat, barulah kita boleh terjemahkan dalam bentuk jadual. Okey, seterusnya kita belajar sikit. Kita tengok sikit apa itu graf. Okey. Apa itu graf? Okey, kat sini dah tulis graf merupakan rajah yang terdiri daripada bar atau garisan untuk menunjukkan pertalian antara komponen yang dikaji. Okey, dekat sini kita dah tengok 3 jenis graf yang akan kita pelajari pada tahun ini. Kita hanya belajar 3 saja untuk tingkatan 3. Untuk tingkatan 4 insya-Allah awak belajar graf lain pula Okey, yang pertama kita pergi graf bar mudah. Bila kita sebut bar, mestilah ada palang ni bar ni. Ada warna biru, merah, kuning dan sebagainya. Ini graf bar Okey, nanti kita pergi ciri-ciri graf bar Okey, yang bawah ni nampak ni garisan merah. Garisan merah tu mestilah dia adalah graf bar, graf garisan. Okey, seterusnya kat sini gambar ketiga. Okey, ada garisan, kemudian ada bar. Dua-dua ada. So, dia adalah graf gabungan. Okey, yang ni kita tunjuk sahaja gambar supaya awak recall balik Yang ni sebenarnya basic. Awak dah belajar dah pun. Okey, seterusnya kita pergi kepada graf bar mudah dahulu. Okey, ciri dan kegunaan graf. Okey, data boleh dipersembahkan dalam bentuk graf, antaranya ialah graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Okey, graf bar mudah ni, bagaimana ciri-ciri graf bar mudah? Okey, yang pertama, graf terdiri daripada paksi menegak, paksi Y dan paksi mendata, tajuk serta petunjuk. Okey, yang mana satu ni? Cuba tengok kat bawah ni. Okey, dia kata paksi menegak. Okey, menegak yang ini. Okey, biasa menegak ni, kita akan letakkan bilangan, nombor nombor. Okey, dekat paksi menegak ni, kita letak bilangan atau nombor biasanya lah. Tapi tak salah pun kalau awak buat secara mendatai nombor tu Tapi biasanya menegak lah. Okey, yang kedua, paksi mendata. Paksi mendata yang ini yang bawah ni. Sekejap kesel tak keluar. Okey, yang bawah ni adalah, okey, ini mendata. Okey, tajuk. Tajuk biasanya dia tulis kat atas lah. Tajuk ini tulis cara-cara untuk menulis tajuk Okey, serta petunjuk. Petunjuk di sebelah atas. Yang ini ada bar, ada dia punya petunjuk dia. Apa dia punya nama kepada bar tu lah. Okey, ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Ikut jadual lah. Okey, seterusnya kegunaan dia. Apa kegunaan bar ni?
Okey, graf bar digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain. Okey, sebab bar ni dia lebih jelas ya. Okey, graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Okey, kita tengok ciri-ciri dia lagi. Ada apa? Okey, paksi menegak, paksi mendata, kemudian kena ada skala ya. Yang ini skala. Nombor-nombor ni adalah skala. Okey, petunjuk. Okey, ada bar, ada ni apa ni? Nama paksi tersebut ni apa? Bilangan orang kat sini. Okey, nama paksi. Label dia, label paksi mendata, cara murid datang ke sekolah. Okey, kat sini dia tulis tambahan ya, boleh juga menulis cara datang ke sekolah di paksi mendata. Tak semestinya awak nak tulis petunjuk. Kalau tak nak tulis petunjuk, petak kat atas ni, boleh juga tulis dekat bawah-bawah ni. Contohnya dekat palang biru ni. Kat palang biru ni awak tulis basikal. Okey, palang merah ni kat bawah dia motosikal. Dan seterusnya. Okey, betul juga. Tak salah ya. Okey, seterusnya kita pergi graf garisan mudah. Kita pergi secara umum saja ya. Okey, ciri-ciri. Kita tengok ciri-ciri graf garisan mudah. Okey, apa yang pertama iaitu graf dilukis secara garisan yang panjang. Okey. Yang kedua, garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Kalau curam, daripada tinggi ke rendah, turun ke bawah macam tu kan. So, dia perbezaan dia tinggi lah. Dia makin menurun. Kalau daripada bawah ke atas, dia makin meningkat kan. Okay, kalau macam ni, kalau senada je, mendatar je, dia tiada perubahan. Okey, seterusnya kegunaan graf garisan mudah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, graf menggunakan garisan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Okey, data yang persembahkan menggunakan graf garisan ialah maklumat min suhu bulanan, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman dan lain-lain. Yang ini biasanya lah. Biasanya kalau berkaitan min suhu bulanan, hujan, kita guna ni lah graf garisan ya. Dan graf gabungan. Okey, kita tengok sikit ciri-ciri apa yang tak ada pada graf garisan tapi ada pada graf bar. Okey, tengok kat tepi ni. Okey, graf garisan tidak memerlukan petunjuk. Yang tu dia je. Yang lain sikit daripada graf bar. Tajuk ada, paksi mendata ada, paksi menegak ada, skala pun ada, label pun ada. Cuma dia tak ada petunjuk dan dia tak ada palang lah, bar lah sebab dia graf garisan ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada graf gabungan di mana biasa kita gabungkan graf garisan dan graf bar. Okey, ciri-ciri ya. Yang pertama, graf gabungan ni merupakan gabungan bar mudah dan graf garisan. Biasanya kita akan jumpa ni lah. Okey, menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Tapi saling berkaitan biasanya ya. Contohnya kat bawah ni, hujan dan min suhu bulanan. Kalau banyak hujan tu mesti suhu dia lebih sejuk. Okey, yang seterusnya kegunaan. Apa kegunaan graf gabungan? Okey, yang pertama menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan. Okey, yang kedua sesuai digunakan untuk data dan maklumat seperti suhu dan hujan serta harga jualan dan pengeluaran. Tetapi awak jangan risaulah, untuk tingkatan 3 ni kita tak keluar lagi lah harga jualan dan pengeluaran ni. Biasanya kita akan keluarkan soalan ataupun sebelum-sebelum ni lah cikgu hanya tengok ada suhu dan hujan lah. Lebih mudah ya. Okey, kita tengok sikit ya gabungan ni macam mana. Kat sini maklumatnya berlainan iaitu hujan. Okey, yang kuning ni bar. Bila bar ni kita lebih kepada hujan ya. Kita buat kepada maklumat berkaitan hujan. Kemudian untuk garisan
Yang warna merah ni kita menunjukkan maklumat bagi suhu. So kat sini ada dua skala yang berbeza. Sebab kita kena tentukan skala berdasarkan maklumat data tersebut lah. So tak boleh guna skala yang sama sebab nilai dia lain ya. Kat sini ada tajuk. Sama, kita tengok kat atas ni. Sekejap ya. Lari pula. Okey, tajuk yang kat atas. Okey, ni tajuk. Kemudian ada paksi menegak menunjukkan suhu. Paksi menegak dia akan ada dua lah. Okey, paksi menegak menunjukkan jumlah hujan. Ada skala bagi hujan. Ada skala bagi suhu. Ada paksi mendata menunjukkan bulan. Petunjuk tak payah sebab kat bawah ni dah ada petunjuk. Kat bawah ni dia tulis J. Januari. Ni bar ni kat bawah ni F dia tunjuk adalah Februari. Okey. Seterusnya ya, sikit lagi. Okey, seterusnya untuk PDPR kali ni sebenarnya saya nak tunjukkan maklumat umum saja. Kemudian kita akan buat bina jadual dan cuba bina graf bar mudah. Bagaimana kita nak bina jadual daripada data mentah. Kemudian bagaimana kita nak tukarkan data dalam jadual tu ke dalam bentuk graf bar mudah. So, untuk lebih mendalami bagaimana caranya, kita tontonlah sama-sama video seterusnya yang cikgu akan berikan linknya. Kemudian selepas awak berjaya tonton video tersebut, saya akan bagi soalan lah dan kita akan kumpulkan jawapan pelajar. Okey, sekian saja PDPR kita pada kali ini. Terima kasih kerana memberi kerjasama dan saya harap semua pelajar akan menghantar jawapan lah nanti ya. Kita nak tengok siapa faham dan siapa yang tak faham ya. Okey, itu saja. Kita jumpa pada hari minggu depan ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat menonton. Subscribe, share untuk rasa. Tadi kat kita cakap tu aja kena.